Sudah. Alright, bersama dengan saya Zora hari ini, tapi kita bukan dalam program podcast. Okey. Kalau bukan podcast, ni pot apa ni? Monopod ke apa? Pot kelang. Kita ambil pot sikit Kita ambil pot pasal kehidupan orang lain lah. So, ni program sisi lain yang mana kita nak tahulah pasal benda yang orang lain tak tahu. Dan program ni sebenarnya dibawakan khas daripada KGM. Baik. Dan juga kerjasama daripada Teh Daud. Oh. Jom kita minum dulu. Boleh minum? Okey, bagus. Takkan hidang je. Oh, manalah tahu. Ada air. Kadang-kadang kalau berlakon, ya kan? Tak semestinya ada air. Tak semesti. Cawan ada. Tapi dia berlakon lah buat macam bunyi tu lah. Pandai-pandai lah. Tapi job awak ni ada air kat dalam. Ada. Teh Daud Kita bukan biasa-biasa kat sini. Teh Daud daun. Daud. Baik, Teh Daud. Okey, pasal Terbaik. program. Okey. Dah boleh buat tagline tu. Itu memang kerja saya lah. Okey. Ya. Kita bayar lah ya. Kita borak pasal program sisi lain. Baik. Bel kena bagi tahu siapa Bel. Itu soalan dia? Ya. Siapa saya? Ya. Saya pun tak tahu. Sebab budak-budak sunat laser ni kata dia tak kenal siapa Bel. Oh, budak-budak sunat laser bukan yang sunat dekat sungai tu itu lama. Oh, itu lama sangat. Lain tu kenal. Siapa saya? Sebenarnya saya adalah insan kerdil. Insan biasa. Berapa kerdil tu? Sebab tu saya besar ni je. Tak tinggi sangat Saya orangnya. tak sepatutnya tanya soalan tu. Tapi tak apa. Mungkin pengalaman saya itu jarang-jarang ada pada orang-orang yang lain. Di mana saya Bel Ngasri yang merupakan salah seorang anak-anak Ngasri Sain dan juga mak saya Habibah Jaafar yang boleh dikatakan daripada kecil sudah pun mencebur bidang seni. Bukan saya, macam contoh ada Anne Darling. Betul. Untuk peringkat saya. Saya kenal lah. Zaman tu saya tengok TV. Betul. Okey. Kalau ikut sebelum tu pun boleh kata abang dengan kakak pun dah ada berlakon. Macam cerita-cerita Opah tu dia ada lah. Okey. Alright. Dan bermulanya saya Bel Ngasri ini adalah ketika berumur 6 tahun lagi. Saya dah mula berkecimpung dalam bidang ni. Okey. Jadi pada tahun yang sama, bukan setakat saya, adik saya pun sama. Jadi maksudnya adik saya lagi teruk. Umur dia 3 tahun, 2 tahun dah berlakon. Dia tahu apa? Saya pun tak faham. Mungkin mak saya ni dia nak anak dia dalam perut dia pun dia dah suruh berlakon. Punya dahsyatnya. Tapi itu satu benda yang jarang-jarang ada orang alami lah benda-bendanya. Alhamdulillah sehingga ke hari ini, setelah lebih daripada 30 tahun lebih, saya alhamdulillah masih lagi setia atau masih lagi relevan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak dan sentiasa ingin kalau boleh memberikan yang terbaik kepada kerjaya seni saya, penonton-penonton, kalau dalam bidang suara pula pendengar-pendengar. Dan contoh sekarang saya terbabit dalam bidang orang kata melawak. Saya nak satu Malaysia ni terhibur, seronok, gembira. Itulah cita-cita saya. Ramai orang tak kenal Bel sebenarnya. Kenapa pula? Apa lagi? Diorang kenal daripada cerita Bakoba lah. Tapi itu budak yang sunat tadi awak cakap laser tu lah. Budak zaman sekarang. Tetapi alhamdulillah. Okey, kalau nak ceritakan pasal hal itu, sebenarnya orang lebih mengenali saya adalah peringkat-peringkat bayar saya ataupun yang sebelum lagi. Sebelum sebab kan? Jadi makna 40-an awal, janganlah lebih-lebih. Awal 40. Awal 40-an. Awal 40-an. Jadi dah tua ke tak? Okey lagi. Okey, alhamdulillah, terima kasih Zura. Suka adalah ibu-ibu comel mengandung. Jadi peringkat-peringkat saya ni memang mengandung je kerjanya. Ibu. Itu kebetulan tu kan. Jadi yang baru-baru ni belum tentulah kenal saya. Tetapi alhamdulillah sebab saya ini bukan setakat
di dalam platform TV atau platform filem. Tetapi saya juga berada di dalam platform media sosial. Betul. Cerita-cerita saya yang sekarang memanglah banyaklah juga dijadikan petikan untuk letak dalam IG ke Facebook ke TikTok ke apa, betul? Okey. Jadi secara tak langsung benda-benda itu boleh bagi budak-budak yang sekarang, budak-budak zaman sekarang untuk kenal balik. Kenal balik ataupun tahu siapa saya. Walaupun mereka kenal dia ni lah Bakoba. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sangat sehingga ke hari ini budak-budak ni termasuk anak-anak saya. Kan bapa engkau memang perangai macam ni ke dekat rumah ke apa ke. Tapi jadi saya fikir secara positifnya budak-budak yang sekarang belasan tahun ataupun yang anak saya yang kecil umur 8 tahun, 7 tahun, dia tahu. Dia pun ada telefon, dia boleh tengok video-video saya tu. Dan alhamdulillah kadang-kadang saya ada dengar juga orang cerita kan. TikTok ni tok scroll je muka kau, scroll aja muka kau. Itu mungkin pergi mengundi. Ada juga ada juga pasal benda tu, tapi itulah dia. Maknanya kalau ada dekat situ makna orang kenal. Itulah saya bersyukur sangat walaupun saya asal datangnya tidak ada pun platform media sosial ni. Betul. Hanya ada keluar TV, keluar surat khabar ataupun buat show. Kan? Keluar radio. Itu saja platform. Sekarang tambah media sosial. Kira sekarang ni Bel berada di dua zaman. Pernah berada di zaman dulu yang mana tak ada social media. Ya. Lepas tu zaman sekarang ni dah ada social media. Betul. Okey, sebelum orang kenal Bel macam sebagai Bakoba kan. Mungkin pernah bawa satu watak yang serius ke? Memang pernah. Sebab saya bermula daripada cerita-cerita yang macam tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan masa umur 6 tahun, 7 tahun, saya terbabit dengan rancangan kanak-kanak juga. Maknanya Cili-cili padi? Kepulangkap itu pun ada juga. Cili-cili pada pula. Cili-cili pada apa? Cili padi. Apa cili padi tu? Kadang-kadang ada yang tersilap ingatkan saya yang Tam tu. Bukan, saya adalah sepupu kepada dia orang ni. Dia cerita cili padi tu yang betul-betul adik saya lah Ann lah. Adik saya Ann tu betul. Dia memang ni Nasriah. Tam ya kemudian jadi Syafiq tu. Kemudian Melissa Saila. Okey. So saya sepupu dia orang aja. Alright, berbalik kepada yang sebelum tu. Yang saya cerita itu masa ketika umur saya cili padi masa 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tau. Bahagian umur dah tu. Dah start pada 6 tahun kan berlakon? 6 tahun tu saya buat rancangan kanak-kanak. Rancangan Kelab Koget mula-mula awal-awal tu. Kemudiannya Kelab Kanak-kanak Angkasa Puri. Kemudian kalau TV3-nya Alam Ria Cuti Sekolah. Alam Ria Cuti Sekolah popular. Setiap Sabtu. Kelab Kanak-kanak pun popular. Dan okey. Masa tu juga saya terbabit juga dengan masa budak-budak tu VO memang buat untuk suara kanak-kanak. Daripada situ iklan antara yang boleh kata boleh tahan lah. Banyak jugalah kata job-job iklan. Job-job iklan. Dan kemudiannya tapi yang paling laku adik saya dua orang tu lah. Darling dengan Ann tu. Lawa. Sebab dia ialah masa budak-budak tu dia comel lah. Saya ni saya tak tahu kenapa. Mungkin kurang comel agaknya. Tapi manis tu ada. Tak comel tak apa, tapi manis tu ada. Okey, lepas tu saya juga kalau awak nak tahu zaman itu adalah zaman saya buat model kanak-kanak. Saya model. Oh ya. Model apa? Model baju yang memperagakan baju apa ni, buat catwalk. Catwalk. Buat nak suruh try. Stage tak besar. Okey, jalan tu. Catwalk. Awak tak pernah buat kan? Pernah. Catwalk? Pernah. Okey. Baiklah, baik. Saya buat dulu. Zaman itu apa pakaian kanak-kanak lah. Masuk dia. Kemeja ke apa? T-shirt. Apa-apa sajalah, janji ada. Sehingga kan kalau macam contoh dengan seniman kita iaitu Allahyarham Sudirman. Saya adalah kanak-kanak, antara kanak-kanak bersama adik saya dua orang tu, Darling dengan Ann. Kami yang masa pelancaran air tin sudi.
Zaman ni aku ada ke tak ada? Jangan main-main. Saya dekat depan. Kita orang buat dekat tu, Yauhan tu. Show dekat Yauhan. Awak tak payah cerita. Apa? Sungai Wang. Sungai Wang. Tak payah cakap. Stage tu saya dah banyak kali dah naik. Saya zaman itu. Tapi dia stop. Sebab pembesaran saya stop. Pembesaran ke tumbesaran? Tumbesaran. Ya. Dia bahagian badan saja, lain besar. Okey, pembesaran saya mungkin lah. Saya dapat rasakan macam tu lah. Sebab model-model kalau jadi dewasa kan kena tinggi-tinggi model. Yelah, mana ada model yang kecil-kecil. Ya, kau yang perempuan kan tinggi-tinggi juga. Jadi lelaki kena lagi tinggi. Barulah boleh jadi model. Jadi saya dah tak boleh sebab saya dah setakat itu saja. Jadi setakat itu sajalah cerita untuk model lah untuk modeling. Tapi untuk kejaya-kejaya lain masih lagi. Alhamdulillah berterusan sehingga ke hari ini. Kalau awak tanya tadi pasal yang cerita-cerita sedih, bermula daripada umur 8, 9, 10, 11, 12 tahun tu saya dah berlakon cerita Kaki Bakar. Sebelum pada tu 11 saya berlakon satu drama bertajuk Bunga-Bunga Pulau dan alhamdulillah disebabkan itu tahun 92 awak boleh cek saya bagi tahu saya tak menang pun. Saya tercalon saja. Tercalon. Tapi saya lawan tu tahu dah dekat Instagram. Yang hebat-hebat. Otai-otai yang hebat-hebat. Masa yang tu pelakon lelaki terbaik. Ya. Ada Datuk Jin Samsudin, arwahnya Allahyarham Datuk Jin Samsudin, Tan Sri. Dah Tan Sri dah. Okey, balik return pula tahun 1990. Saya dah berlakon cerita tu. Perempuan Isteri dan ... Awak tengok. Cerita tu yang banyak kontroversi tu. Ya, okey. Saya dah berlakon dah masa tu. Jadi masa tu saya dah berkenalan dengan Uncle Yue. Yue Haji Saari. So jadi daripada perkenalan tu kemudian dia tengok saya ni, barulah dia berani nak bagi watak Kaki Bakar tu dekat saya. Tapi saya masa zaman tu pun ada orang kata pelakon kanak-kanak yang boleh kata dahsyat untuk seangkatan saya lah. Kalau bahagian lelaki lah kita ada Tam. Zaman tu juga ada Buzen, kalau pernah kenal. Buzen. Pun pelakon kanak-kanak yang hebat, tengah yang dahsyat masa tu lah. Pelakon kanak-kanak yang berjaya dan kaya lah. Saya je yang tak kaya sangat. Bukan, mak awak simpan duit awak. Yelah, saya bagi kat mak saya. Tapi kan? Ada jugalah orang kata kan, Bel, ni payment kau ni mak kau dah beli emas. Mak kau dah apa? Aku cakap apa? Telan Elio je mak. Nak buat macam mana? Mak nak buat macam mana kan? Jadi alright. Okey, itu. Bila dapat Kaki Bakar tu maknanya tahun 92, 93, 94 dia keluar tayang jadi filem. Okey. Masa tu cerita serius. Awak bayangkan masa tu saya dah berlakon dah jadi boleh katakan hero lah, watak utama. Cerita-cerita masa zaman itu. Jadi jadi hero, jadi cerita budak-budak yang maknanya dah boleh berlakon, cerita serius. Kemudiannya sampailah ke tahun-tahun saya remaja, datanglah cerita-cerita Sutun. Tapi sebelum tu Pak I tu. Pak I tahun 96. 96. Belum mak. Tuanya aku. Aku time tu tak sekolah lagi. Tapi Syahidi Sam pun ada. Nasib baik Syahidi Sam ada. Alhamdulillah. Amin. Tak nampak lah tua sangat. Moga dia hidup sampai bila-bila. Amin. Amin. Okey. Sayang saya kawan-kawan saya. Okey. Syahidi Sam pun ada dekat situ. Nasib baik. Okey. Masa tu saya berumur maknanya tingkatan lagi. POM 1997 dek kerana cerita Pak itu alhamdulillah berjayalah juga saya dapat anugerah pelakon pembantu. Pelakon pembantu untuk anugerah skrin untuk tahun 1997. Dia macam setahun lah kemudian baru dia ni alhamdulillah. Untuk award yang pertama untuk lah. award saya yang orang kata pertama lah. Tapi pembantu pembantu kan. Okay. Pembantu pun pembantu tu kalau tak ada tak jadi cerita tu. Alhamdulillah lah. Jadi saya pernah berlakon juga jadi Zat satu zaman tu orang kelainan upaya. Yang masa zaman-zaman tu jugalah tahun 90 lebih tu macam tu. So jadi masa tu director dah mempercayai saya untuk membawakan sesuatu watak. Dan boleh kata kalau saya berlakon cerita tu orang nampak. Dia ni boleh buat lakonan macam tu. 2 tahun lah kau berlakon macam tu je. Cerita macam tu je. Okey, kemudiannya saya kata ni saya letak kat diri saya. Aduh.
saya dah terasa diri saya macam saya terlalu, orang kata begitu nak berlakon tu real. Saya dah jadi risau untuk berlakon cerita macam tu. Saya kata tak boleh, saya tak nak buat. Okay. Tak nak buat dah macam tu. Okay, tak nak buat macam tu. Selepas 2 saya tahun. tu masa tu lah baru saya jadi gangster. Cerita Pak I lah, cerita Sutun lah. Betul. Cerita membuli orang aja. Bully je bertahun-tahun. Zaman tu jugalah cerita Castello. Kan? Cerita Castello zaman-zaman tu lah. Jadi rebel kan orang kata kan. Macam tu je. Dia Malaysia ni memang macam tu. Dia tengok awak, awak boleh buat macam tu. Itu bertahun-tahun sampai sehinggalah saya pada ketika tahun 2007 macam tu. Entah macam manalah saya terniat, aku ni rasa aku dah lama dah ni. Dan adik-beradik saya juga masa itu, adik saya Dali umur 21, 22 dah jadi producer. Dia dah macam aku rasa aku nak produce lah. Aku nak jadi producer lah. Aku nak keluar duit, aku pula nak buat sendiri. Diorang nak pelakon aku nak bayar pula pelakon. Oh, ya ke? Okey. So darling, and pula pergi pula ke arah politik pula. Mengikut suaminya untuk ke arah politik. Oh, dia dah pergi ke arah politik, dia arah bisnes. Okey, ada bisnes juga. Okey, alright. Habis saya macam mana? Saya masa ni 2007 ni. Contoh saya nak adakah saya perlu bertukar juga? Bertukar. Adakah saya perlu bertukar jadi Transformer Megatron? Jangan. Jadi saya Meniaga. Takkan tak terfikir meniaga. Meniaga memang saya minat, tapi saya nak meniaga apa? Saya tak tahu. Kain plekat ni dah selepas saya buat 16 puasa. Contoh. Tapi sebenarnya kain plekat ni ada juga saya berlakon sebelum cerita tu lagi. Cerita-cerita orang kampung apa semua adalah pakai juga. Okey, berbalik kepada ni. Masa tu saya kata saya nak seronok lah. Kalau saya terus macam ni, silap-silap saya akan orang kata berhenti. Saya rasa jadi penat. Sebab masa zaman tu kalau cerita banyak cerita sedih. Sedih menangis je kerja dia. Kalau serius, kena beria-ria. Itu macam marah. Kan? Sekarang kau tengok memang kau gelak. Dulu kalau aku buat gitu kau apa? Seramnya. Kau cakap macam tu. Okey. Betul. Tak boleh. Aku nak kena buat cerita-cerita yang menyeronokkan lah. Baru rasa seronok dekat diri. Dan juga nak bagi orang seronok lah. Kalau tidak aku rasa macam lemau dah ni. Contoh gitu. Benda yang sama je kan. Okey. Entah macam mana macam dimakbulkan. Okey. Memang perangai saya masa budak-budak pun dekat luar ke apa ke memang macam ni. So dia orang kata kau ni boleh buat cerita komedi lah. Try lah tengok. Macam ni tu macam Bakoba tu ke macam band? Macam yang saya awak kenal ni. Macam ni perangai dia. Kan suka main-main. Pantang kalau habis je shoot. Okay, cerita-cerita serius berlakon. Cut je merepek. Faham tak? So jadi dia orang nampak perangai saya tu. Dia ambil, dia orang buat. Antara yang terawalnya adalah macam contoh masa zaman tu yang nampak yang betul-betul lah Salam Pantai Timur. Kemudian dia ada saya selit-selit dalam episod-episod senario tu. Dan masa zaman tu jugalah saya buat edisi khas. Edisi khas. Saya, Ropi. So start daripada edisi khas tu lah yang jadi kelakor tu? Bukanlah masa tu dah jadi kelakor. Saya ni bahagian kelakor ni saya tak tahu sebenarnya. Sebenarnya nasib lah kot. Natural. Saya main kata kadang-kadang bedal saja. Bedal-bedal. Alhamdulillah pula. Orang pula suka. Orang seronok. Jadi kemudian muncullah datanglah orang kata cerita-cerita yang alhamdulillah anda boleh saksikan sehingga ke hari ini diorang potong jadi edit-editkan jadi petikan-petikan. Antaranya cerita Bedah Tongges, kemudian datangnya cerita Joyah tu. Yang diorang potong-potong. Kemudian macam-macam apa saja yang saya berlakon. Termasuklah filem walaupun sikit-sikit saya berlakon pun. Orang tetapi ambil juga shot tu. Diambil jadi media sosial. TikTok. Apa? Macam mana watak aku dalam ni kelakar-kelakar juga kadang alhamdulillah lah. Yang saya pernah tengok tak diri sendiri rasa kelakar pada diri sendiri? Entahlah.
Sebab kadang-kadang Bel kat luar pun kadang-kadang serius juga. Dekat luar saya serius, taklah tengah-tengah lah, tengoklah juga. Kadang-kadang tak adalah serius sangat hidup saya. Saya pun tak suka serius-serius sangat lah. Saya suka fun orang kata. Fun. Seronok saya suka. Jadi macam contoh yang saya ya itu saya seronok sangatlah. Tapi itulah dia, sehinggalah pada tahun berapa saya pun dah lupa dah, 16 puasa. Masa 16 puasa, walaupun ketika itu kami adalah geng-geng dalam satu grup yang tak ada, orang kata arwah Mamat Khalid lah. Arwah Mamat Khalid buat satu grup dan dia panggil geng-geng dalam grup tu. Rasa-rasa siapa yang tengah tak ada job, jom kita syuting. Ui, bestnya. Macam tu je. Lepas tu kita pun join lah dan tak sangka buah tangan itu meninggalkan kesan. Betul. Meninggalkan kesan sampai sekarang kepada bukan kata kepada selebriti tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya dia punya medium dia cukup meluas. Betul. Alhamdulillah, hanya daripada satu panggilan dalam grup. Jadi masa cerita tu, kita berlakon tu, syutingnya adalah pada bulan Ramadan. Masa tu bulan Ramadan. Oh, memang shoot masa bulan Ramadan eh? Masa bulan Ramadan. Jadi macam mana diorang makan Saya pun tengah fikir sekarang ni. Saya makan ke tak masa tu? Kita kena husnuzon. Tapi orang tengok ni. Alright. Okay. Kita letak aje dekat luar-luar. Ya, kita kan pelakon. Jadi pandai-pandai lah nampak real, tapi makanan tu ada dekat dekat tapi luar. Tapi macam mana ayam boleh letak nampak ayam dekat gigi? Tapi macam natural betul lah kunyahnya tu. Lepas tu ada macam telan. Tak adalah. Okey. Kita hanya lakon saja. Lakon saja. Bulan puasa, betul bulan puasa. Berlakon di bulan Ramadan. Tapi iyalah, nampak real lah. Saya pun tak sangka mungkin dia ada buat CGI. Risaulah. Okeylah Bel, macam ni lah Bel. Mungkin dia ada buat efek masa tu. Kita berisau lagi banyak sebab benda yang saya terkeluar. Risau nanti bila saya keluar daripada sini, van jenazah lah tunggu pula. Tak. Tapi ni bukan bulan Ramadan kan? Bukan. Dia mungkin Bel boleh bagi advice dekat pelakon-pelakon baru kan. Kenapa? Yelah. Bagi advice buat apa? Dia orang dah pandai lah dia orang. Kita ni sebagai bukan kita, awak sebagai orang yang masih lagi bertahan dalam industri. Daripada sebelum ada social media sampai dah ada social media ni kan. Suara pun macam dah tak ada. Minum dulu. Air Daud ni. Air teh Daud. Sila minum. Bismillahirrahmanirrahim. Awak baca tak? Kurang manis lah. Kurang manis. Sebab awak tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Advice lah untuk orang-orang baru ni. Saya pun orang baru juga. Okey, apa dia? Alright, lepas tu? Advice. Advice. Nasihat. Bukan nasi kat mulut tadi. Nasihat. Saya ni bab nasihat ni, saya macam sebenarnya tak berapa pandai sangat. Sebab saya tahu diri saya bukanlah baik mana. Kita lah. Saya baik ni sebab depan awak aje ni. Depan awak aje dan depan kamera semua ni. Kat belakang saya tak macam ni. Tak apa. Tapi cakap juga. Bagi je lah. Okey. Diorang perlukan. Dia perlukan influencer yang macam yalah. Saya rasa elok diorang teruskan ajalah perangai ataupun apa yang diorang buat. Apa yang diorang buat. Diorang rasa diorang seronok dengan apa yang diorang kata. Bukan nasihat macam tu. Habis? Nasihat yang nasihat yang lebih baik. Okey. Sebenarnya untuk kita kekal sampai bila-bila, contohlah bukan relevant. Sampai bila-bila. Relevant. 7-Eleven. Apa tu? Okey, saya tak tahu sebenarnya apa yang terjadi dekat saya. Boleh katakan semuanya nasib. Alhamdulillah. Perjalanan hidup saya tidak pernah orang kata saya nak
apa orang kata, saya Susun. dah plan. Ah. Saya dah plan. Kalau saya plan, takkanlah nak jadi calon ABP tu makan masa 30 lebih tahun. Awak faham tak? Yelah. Jauh sangat rasanya. Baik tak payah plan. Sebab kalau saya plan, makna saya nak plan daripada kecil. Ataupun masa zaman saya remaja tu saya dah plan. Tapi saya tak ada plan. Rezeki, Alhamdulillah, saya, apa yang saya buat sebenarnya, saya dah, orang kata apa yang saya dapat semua, Alhamdulillah, saya dah sangat-sangat bersyukur. Bekerja, masih lagi orang kata bertenaga, masih ada kesihatan yang baik, masih lagi orang kata orang nak tengok saya. Itulah. Saya dah sangat bersyukur-syukur. Tapi saya minta advice. Saya Jadi, minta advice. Jadi pada apa, kalau advice saya rasa mungkinlah apa yang perlu ni, dia orang kekalkan orang kata semangat, ataupun dia orang punya apa orang kata macam beria dia. Untuk berkobar-kobar. Berkobar macam bakobar untuk apa, membuat kerja ataupun ni tanpa fikirkan tentang penat lelah. Awak buat bersungguh-sungguh. Ada Attitude. Apa, itu dari segi itulah. Kalau dari segi attitude, saya rasa benda tu, attitude ni basic lah kot. Dari segi macam contoh masa, kemudiannya dari segi disiplin anda dalam bekerja. Saya rasa itu basic lah apa-apa kerja pun. Cepat. Itulah seperti apa yang saya cakap tu. Semangat untuk bekerja dalam bidang seni ini secara bersungguh-sungguh, jujur, dan ikhlas. Dan apa, bagi saya yang paling penting adalah semangat itulah. Kalau boleh, kadang-kadang saya dapat juga saksikan lah orang-orang saya, zaman peredaran zaman saya melalui bermacam-macam. Saya pernah pada satu zaman masa budak-budak, saya dapat tengok zaman Tam, zaman Buzen, kemudiannya beralih ke arah saya remaja. Masa itulah munculnya kawan-kawan saya, Buzen ada lagi, Tam pun ada lagi masa tu lagi. Syaizi Sam tambah, kemudiannya masa tu ada arwah Benji dan adik-beradik dia yang semuanya adalah pelakon-pelakon yang hebat-hebat belaka. Okey, lepas tu beredar pula ke zaman-zaman pelakon-pelakon yang seterusnya. Zaman-zaman apa, raja-raja lawak, industri ni. Dan saya pun berkawan dengan mereka, budak-budak raja lawak ni. Dan walaupun ialah kalau ikutkan macam aku ni lagi lama daripada diorang, aku ni diorang buat macam geng dia je. Kan? Tapi saya rasa Alhamdulillah, saya seronok sangat. Betul. Saya dapat join dengan diorang. Saya dapat, orang kata, saya pula adalah orang yang suka menimba ilmu dengan dia buat apa, okey, benda baru. Benda baru. Orang suka macam diorang ni. Saya pun join lah. Jadi peredaran masa tu saya dah dapat lihat bermacam-macam. Ada orang yang masih ada lagi, ada yang dah pun dah, orang kata tak ada dah. Walaupun masih hidup, tapi dah tak ada dah nama-namanya. Tapi Alhamdulillah, saya terkejut juga. Saya boleh masih ada lagi orang kata dalam bidang ini. Dan ada kemungkinan tak kalau kata Bel ada kelakor sekarang kan, ada kemungkinan tak kalau Bel nak berlakon jadi series balik, menangis? Saya boleh sebenarnya. Boleh. Saya boleh, masih lagi boleh berlakon cerita-cerita serius. Masalahnya diorang tak nak panggil, kenapa? Bukan, serius pun nampak kelakor. Masalah dia, itu jadi satu masalah lah mungkin. Sebab itu diorang tak nak panggil. Tapi apa salahnya, boleh cubalah kot. Janji bayar je lah. Buat serius pun nampak kelakor. Macam mana tu? Tak adalah. Kalau saya dapat berlakon cerita serius, memang betul-betul serius lah. Betul. Tapi kena pakai suit lah. Kena pakai suit lah.
Kena ada heroin lah. Heroin. Kalau boleh nak kalau boleh nak siapa? Kena heroin. Kalau boleh nak siapa? Heroin nak siapa? Heroin nak siapa? Kalau boleh nak dengan siapa? Saya tak memilih orangnya. Siapa? Saya tak memilih. Tapi kalau awak bagi Sharifah Rose, saya terima. Sharifah Rose, Iman. Baby Shima pun okey juga. Saya benda-benda ni saya tak memilih. Saya tak kisah pun. Tapi kalau boleh ambil lah yang putih cantik. Yang putih. Dan pastikan tulen. Saya pula. Taklah, iyalah. Mana ada perempuan tak tulen? Manalah tahu. Ini bukan tulen ni. Aduh. Okay, Bel. Saya tak nak tanya soalan ni. Okay. Producer yang suruh tanya. Alright. Apa benda? Ucapan untuk peminat. Andai kata Bel dah tak ada nanti. Kurang hajar punya producer. Aku kan. Sebelum saya tak ada, dia tak ada dulu. Dia lagi tua lah. Producer tu. Kita kena doa yang baik-baik. Betul juga. Okay. Soalan macam ni sekiranya saya tak ada tapi setiap manusia tu pasti akan mati. Betul. Ini saya nak bagi tahu dekat awak Okey, dan semoga cerita-cerita ataupun lakonan-lakonan saya atau apa sajalah yang ada sekarang ni boleh dijadikan iktibar, boleh jadikan benda yang baik-baik untuk rakyat Malaysia. Okey, untuk rakyat Malaysia. Dan kalau boleh, ialah sebab dah tak ada. Saya tak nak cakap saya tak ada, tapi dah tak ada kan ceritanya. Jadi kalau boleh doakanlah saya setiap kali solat 5 waktu. Apa saya kau gelak? Kalau ingat saya tu kan, doakanlah saya dan doakanlah saya yang baik-baik. Mungkin ada benda yang ialah tak baik ke, berita-berita yang tu kalau boleh lupakan. Producer kata yang ni patutnya kena serius sedih tau. Serius dengan sedih. Tak nak lah. Kata nanti orang nak offer berlakon. Macam mana? Apa kenang daku dah. Engkau ni yang gelak-gelak. Saya sebagai seorang insan seni yang mungkin anda pernah kenal dengan nama Beng Asri, atau nama sebenarnya Nasrizan Asri, ataupun nama lakonannya Bakoba ke, atau Yak Ye saya tu ke, kan? Ingatlah beliau yang satu masa dahulunya pernah menghiburkan rakyat Malaysia. Itu saja sudah cukup bagi saya untuk orang kata jika saya satu masa nanti dah tak ada lagi lah. Inilah satu sisi lain, Bel. Baru nampak. Tadi tu entah mana-mana tak. Yalah. Habis satu masa nanti pun kita semua, awak pun akan mati, sampai tua, mati. Kita semua akan mati juga. Soalan ni untuk awak. Soalan ni untuk awak. Okey dah, cukup lah. Cukup lah. Penat lah. Cukup lah. Nak mati ayat dah. Duduk. Apa? Dah cukup. Aku dah. Okey, alhamdulillah kita dah tahu dah sisi lain Bel kan. Okay. Memang tak boleh serius lah. Memang Memang tak boleh serius. Memang tak boleh serius. Tapi yalah, kadang-kadang ada juga time apa seriusnya saya ni. Macam contoh, anda pernah lihat video saya yang orang kata apa menangis dekat radio apa semua, bawa anak-anak naik bas mini, lepas tu adik Darlin dengan Ann memekak menangis sebab orang kat dalam bas mini, bayangkan ramai,
tengah bawa nak pergi syuting ni. Lepas tu kita nak pergi syuting ni nak kena susukan. Jadi sebab dengan Darling umur 2-3 tahun kan minum susu. Sekarang budak anak saya 7-8 tahun pun minum susu. Jadi mak susukan seorang dan ada seorang abang dia. Abang dia nama Bel Ngasri. Ataupun yang bagi nama Bel tu mak saya. Mak saya yang panggil, letak nama Bel tu daripada umur 2 tahun. 2 tahun. Nama saya dalam awal-awal tu Nasrizal. Kadang-kadang Nasrizal Ngasri. Jadi mak saya cakap saya adalah salah seorang yang membantu mak untuk menyusukan adik saya. Dalam bas mini tu jugalah saya bancuk bancuk susu. Dalam keadaan ramai-ramai. Lepas tu mak saya cakap keluar bas pula, bukan awak boleh naik satu bas terus sampai kat tempat syuting. Awak naik satu bas ni kena ambil bas lain, pergi pula tempat lain. Faham tak? Jadi nak kena angkut. Jadi lepas tu saya adalah juga bila cerita-cerita macam tu teringatlah juga saya apabila sebab saya dengan adik-beradik saya boleh kata job lain-lain kadang-kadang. Tak semestinya kita satu job. Bolehlah dalam satu cerita tu 3 orang berlakon. Tapi kalau dia ni syuting dengan director lain atau syuting cerita lain, dia ni syuting cerita lain, dia ni syuting cerita lain. Jadi mak kena tumpukan dekat siapa? Mestilah adik. Takkan saya. Jadi saya umur 10 tahun, 11 tahun. Dah sendiri-sendiri. Saya dah sendiri. Saya naik bas sorang-sorang pergi ke Terengganu. 10 tahun bang. Ya, pergi ke Johor naik bas sorang-sorang. Jadi dia merangkumi semua peristiwa itu sehinggakan saya tak boleh nak tahan sebab begitulah cerita dia. Jadi banyak peristiwa, peristiwa yang kata paling susah dia tak macam-macam lah. Paling rasa susah. Paling rasa susah. Sebelum nak pergi syuting ke, ada kejadian yang tak best ke? Masa saya keperitan syuting itu sendiri pun apabila saya tahu kadang-kadang ada je talent budak-budak zaman sekarang yang hebat-hebat, saya tengok bagus-bagus semuanya. Tapi masa tu saya umur 8 tahun, 9 tahun kadang-kadang. Bukan daripada sebelum tu lagi, 6 tahun, 7 tahun tu dah di kadang-kadang orang kata dengan sekolahnya. Kita jangan lupa saya sekolah masa tu. Yelah. Budak-budak tu kena sekolah. Sekolah lagi, lepas tu nak berlakon lagi. Jadi dekat sini saya juga, yalah kalau mereka tengok cikgu-cikgu saya. Cikgu-cikgu saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Saya sekolah banyak dekat sekolah Gombak. Saya pernah sekolah darjah 1 sampai darjah 2. Kemudian start daripada darjah 2 ke atas tu saya dah sekolah dekat Bandar Baru Sentul. Dan sampai sekolah menengah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang pada zaman itu juga saya tahu kalau cikgu-cikgu saya ada lagi yang tengok, mungkin dia tahu perangai saya macam mana. Sebenarnya saya dengan cikgu dah macam kawan-kawan. Tapi dia faham saya pergi berlakon. Jadi terima kasih juga. Saya tak pernah cakap terima kasih kepada sokongan-sokongan yang cikgu-cikgu bagi. Dan tak lupa jugalah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada manager pertama saya, iaitu mak saya. Mak saya yang membawa saya ke bidang ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih cari makan daripada hasil usaha ibu dan ayah saya. Saya masih cari makan dalam bidang ini. Saya tak ke mana sebab pernah satu masa saya ingat lagi mak saya cakap, engkau okey dah habis belajar. Saya pula masa tu
saya belajar pasal orang kata sains, saya nak belajar melanjutkan pelajaran macam abang, kakak semua hebat-hebat. Kakak belajar sampai ke London, abang belajar pun tinggi. Okey, lepas tu saya mak kata, alah, kau orang dah kenal dalam bidang ni, engkau berlakon sajalah sampai sudah. Ya Allah, macam tak ada masa depan je bunyi dia. Macam tak ada masa depan kan? Macam taklah. Macam siapa cakap ada masa depan? Lagi pula cerita P.Ramlee, Allahyarham Tasir P.Ramlee pun buat. Ahli muzik. Maksud dia insan seni kan? Yeah. Pantan Datuk nenek aku. Orang semua nak jadi lawyer, doktor, engineer. Tapi dalam otak saya ni, saya tak tahu kenapa saya ada otak macam ni. Saya pun tak tahulah apa masalah otak saya ni. Mungkin dia jalan sebelah aja ke ataupun dia ada dua belah kan? Ke dua-dua tak jalan? Tahu apa benda? Ataupun bisikan hantu jembalang. Atau Kenapa tak boleh belajar ke? Bukan. Apa tu? Dia selalu cakap macam contoh, teruskan aja. Buat aja. Ada lagi watak yang kau nak buat. Contoh dia gitu. Macam ada bisikan syaitan. Bukan Jack-Pak On. Bukan Jack-Pak On. Bukan. Bukan Jack-Pak On syaitan tu. Tidak. Jack-Pak On bukan syaitan, dia manusia. Dia berlakon je jadi syaitan dalam cerita 18 puasa tu. Tapi benda itulah. Dan termasuk mak saya jugalah. Teruskan ajalah apa ni. Jadi saya pun tak apalah, fikir-fikir. Rasanya ada lagi sesuatu kot yang akan datang. Tapi saya ada dapat perkabaran berita. Mungkin ada bisikan juga daripada ni. Awak jangan main-main. Saya bisikan saya ni dah datang dah. Dia dah dapat satu wahyu. Okey, saya nak bertanya dekat Zora pula. Adakah betul arwah ayah Zora, arwah ayah Zora pernah orang kata nak tengok cerita puasa 17 dengan puasa 18? Betul ke Zora? Orang nak, jangan dibawa cerita tu. Kau nangis pula kau. Betul ke? Hujung tahun lepas, 2 tahun lepas lah. Baik. Dia kena COVID. Alright, baik. So masuk hospital. Dia pun tak sangka yang 20 hari di dalam hospital. So dalam 20 hari tu dia pun melihat depan mata dia orang depan mati macam itu je. Orang ni masuk meninggal, orang ni masuk meninggal. Dan dia pun menunggu bila ajal dia. Doktor pun telefon, okay, semua get ready. Okay, kita pun get ready lah. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan usia dia. Amin. Dia survive sampai bulan 1. Jadi masa bulan 1 ni alhamdulillah dia dapat anak-anak semua yang memang tak sabar-sabar nak jaga dia dekat hospital. Jadi kita pun take turn untuk jaga ayah kat hospital kan. Tapi adik-beradik yang lain biasalah jaga urut kaki macam biasa. Tapi saya rasa macam nak bagi dia satu kelainan lah, macam okay, ni anak aku yang seorang ni dia pandai ambil hati aku. Kan. Saya pun bawa lah iPad. Saya cakap dia nak tengok cerita apa. Dia kata, ni cerita puasa 18. Sudah, mana aku nak cari pula cerita tu time-time begini kan. Buka-buka tak jumpa. Buka kat YouTube tak ada. Cari-cari kat website pun tak ada. Saya tanya kat kawan-kawan semua pun katanya tak ada. Benda ni bukannya, yelah kalau ada pun pirates lah. Takkanlah kita macam tu kan. Saya sedih lah. Dia kata tak apalah, Pimai-pimai Tantu tu pun okey lah. Yang ada tu Pimai-pimai Tantu. Dia pun tengok. Sedih sebenarnya. Sedih sebab yelah, walaupun tu bukan hari yang terakhir, tapi itu kira momen saya dengan dia sama-sama duduk dekat hospital. Dia duduk tepi tingkap. Sebab tak ada TV, tak ada apa, dia tenung je. Dia kata bulan tu daripada atas sampai bawah. Dia punya tengok tak dia ada, tu. tak ada apa entertainment. Tak ada apa dia nak tengok ya. Saya pun cakap, macam mana ni Adalah kawan seorang ni, dia bagi saya link. Dia kata ni dia langgan kan.
dapatlah arwah tengok. Puasa kita pun kekek-kekek lah macam. Walaupun cerita tu tak habis tau. Sebab cerita tu baru apa ni? Tak apa cerita je. tu baru separuh. Separuh je cerita dia tayangkan tu Okey. Cerita tu baru separuh. Dia kata tak boleh tengok lah, sakit kata. Jadi tutup lah. Tapi sekejap lagi kalau malam okey sambung balik lah. Dia cakap tak apalah. Dia kan ayah saya ni antara orang yang macam support lah. Dia jumpa siapa orang-orang lain macam dalam kalau dia jumpa artis, kenal anak saya tak? Anak kau siapa kan macam tu lah. Kenal anak saya tak? Tapi itulah. Mak Bel orang yang betul-betul bawa Bel dekat satu tahap ni. So kalau dia lepas ni nak tak ada pun dia tahu. Bel dah sampai sini, orang nak kenal. Dia lega. Dia sebab itulah dia teringat balik. Betul. Betul tak? Dulu aku naik bas. Bel jaga adik-adik. Sebab itu saya yelah macam Zora cerita pasal ayah kan. Saya cerita pasal apa orang kata jasa perjalanan mak saya yang pernah bawa anak-anak tu kan. Itu boleh mengimbau balik. Betul. Kan. Jadi sebab itulah dia sedih lah, dia teringat kan. Baik apa pun takziah lah Zora Ini bukan podcast. Kita sedekahkan Al-Fatihah lah Alhamdulillah. Okey. Okey. Habis lah. Host. Okay. Host. Awak pula jadi host. Jadi dah orang kata itulah dia. Tapi saya dapat rasakan apa yang Zora rasa. Tapi alhamdulillah walaupun dapat tengok separuh ya. Dapat tengok separuh tak habis. Tapi Zora dah pun apa orang kata melaksanakan apa yang mungkin dia nak tengok sangat cerita tu macam mana permintaan dia kan. Walaupun separuh alhamdulillah, tapi saya pun yang berlakon ataupun antara watak utama dalam cerita tu terharu juga bila mendengarkan apa Zora berceritakan tentang arwah ayah Zora tadi. Zora okey. Okey, saya pun tak tahu nak cakap apa. Patah baliklah kepada pengacara yang betul. Okey. Apa pun kita nak ucap terima kasih lah dekat KGM. KGM. KGM lah. Tak ada orang ni, tak adalah kita borak-borak dekat apa ni, monopod. Kan, KGM walaupun M tu masjid. M tu masjid, tapi dia selalu bisik-bisik tu macam hantu raya pun. Macam bukan orang selalu pergi masjid. Tapi dia orang yang bagus-bagus. Kita pun nak ucap terima kasih jugalah dekat ni Teh Daud ni. Teh Daud ni, terima kasih. Jom kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita marah lagi tak bisa bismillah. Okey, saya rasa walaupun dia tak manis, tapi saya okey sebab saya nak elak kecil manis. Awak nak ke? Tak, manis tu dekat saya. Amboi. Apa pun terima kasih. Pada mungkin episod lain orang lain lah. Susahlah dengan dia ni. Saya gelak je. Apa closing? Okay. Apa pun terima kasih pada yang dah dengarkan kita selama beberapa jam ni dalam program. Betul, lama betul. Lama betul dalam program sisi lain. InsyaAllah lain episod, lain orang lah cerita dia kan. Dan orang. Terima kasih kita nak ucapkan kepada yang lain orang tu. Kita nak ucap terima kasih pada KGM dan juga Teh Daud. Bila aku kena tendang balik. InsyaAllah kita jumpa lain kali, okay? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Yeay. Aduh, nangis pula kita.